Okay, saya nak record sekejap. Alright, so kita akan lihat kepada nota yang saya telah berikan. Okay, so ni notanya. Okay, saya tak buat dalam PowerPoint sebab saya pernah nak share screen PowerPoint tu tapi dia macam tak detect. Okay, contohlah saya cuba jadikan ni sebagai slideshow. Okay. Saya nak tengok dulu. Kalau kamu nampak slideshow ni saya teruskan lah. Kamu nampak tak slideshow yang besar ni? Nampak. Okay, kalau kamu nampak saya boleh pakai slideshow ni lah. Alright. So since this one kelas ada dua bahasa, so saya terpaksa buat nota yang berdua bahasa lah ya. Okay, so chapter 1 ubahan variation. Okay, ubahan ataupun variation ni you akan belajar 3 subtopik. The first one kita ada langsung which is direct. Second one kita ada 1.2 songsang which is inverse. The third one kita akan gabungkan langsung dan juga songsang menjadi bergabung iaitu combine lah. Alright. So in this subtopic kita akan in this class kita akan cuba cover 1.1 ubahan langsung. Okay, apakah itu ubahan langsung? Baca kat situ. Okay, ubahan langsung ni dia menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X pun bertambah dengan kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okay, so relation between two variables such that when the variables Y increases, then variable X also increases at same time and vice versa. This relation can be written as Y varies directly as X. So dalam kisah ni kamu akan jumpa dua pemboleh ubah. Kalau kat sini dia ada X dan juga Y lah. Alright, so apa benda yang langsung-langsung ni kita tengok. Okay, kamu pernah belajar di matematik atau sains lah. Kamu akan kata apa, semakin tinggi seseorang, semakin kurus seseorang. Ataupun semakin banyak makan seseorang, semakin beratlah seseorang. Kita pernah dengar benda ni kan? Semakin kan? So, dia ada dalam bentuk kadaran. Okay? Bila dalam bentuk kadaran, kita akan ada satu ubahan. Iaitu ubahan lah ataupun variation. Sebab tu ada dua pemboleh ubah tadi. Macam yang sebelum ni. Dua pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Dia akan berkadaran ataupun selari lah. Okay? Itu yang pertama. Okay, so ya kan ada orang. Ada orang Okay. Okay, so dekat sini alright, so kamu kena ada dua benda ni lah. Variation ni. Okay, so dia masih ada Y, dia masih ada X lah. Masih ada Y, dia masih ada X. So ni variation. Okay, so kita lihat kepada contohnya. Okay, nilai rintangan bagi sel utas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Nyatakan perubahan. Okay, so nilai rintangan jika nilai suhunya bertambah 10%. So, kalau suhu bertambah 10%, apa akan jadi pada rintangan? Okay, kalau kat sini dia ubah secara langsung lah ataupun directly. Okay, so kalau kat sini kalau langsung, kalau macam 1Y, kalau langsung dia akan 1X. Dia macam berkadaran lah. So semakin banyak makan, macam tadi saya katakan, semakin banyak makan, semakin berat. Dia berkadar langsung lah. Okay, so dalam kes kat sini secara langsung ni perubahannya akan berubah seiring ataupun langsung lah seiring dengan dia. Jadi jawapan pertama, nilai rintangan jika suhunya bertambah 10%, rasanya kita boleh buat kalau rintangan, kalau suhunya bertambah 10%, so kita boleh buat nilai rintangan
Apa you rasa? Apa jawapan dia? Nilai rintangan pun akan Naik 10%. bertambah 10%. Okay? Sebab dia langsung, dia akan seiring, dia sama saja. Ataupun bahasa Inggeris lah. So resistance increases by 10%. Okay. So sama juga dengan B dan C. Kalau suhunya berkurang separuh daripada suhu asal, kita akan kata rintangan sama sajalah, berkurang separuh daripada suhu asal. Okay. So ataupun resistance decreases by half lah. Okay, and then nilai suhu jika rintangan berkurang 1/4 daripada nilai rintangan asal. So kat sini kita akan kata nilai suhu berkurang 1/4 daripada nilai rintangan asal lah. Ya, ataupun kita akan kata the value of temperature decreases by 1/4. Okay, jelas ya? Okay, saya buat next slide. Okay, so this one kita ada hubungan antara masa dengan bilangan botol jam. Okay, kita anggapkanlah kat sini apa akan jadi. Kalau kita tengok kat sini kita ada masa dalam minit tu 5 hingga 25 kat sini, and then bilangan botol 10 hingga 50. Okay, nyatakan perubahan botol jam yang dihasilkan apabila masa bertambah sebanyak 2 kali ganda lebih lama. Jadi kalau masa bertambah 2 kali ganda lebih lama, apa akan jadi pada bilangan botol? Apa akan kita buat kat sini? Kita akan tulis kat sini bilangan botol bertambah berapa? 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okay, ataupun bahasa Inggeris dia kita akan kata the number of bottles Increase double. Okay, increases ke increase kan? Okay, increase double kan? Ataupun twice kan? Twice pun boleh. Double. Okay, ataupun twice. Okay, kalau masa dikurangkan separuh, apa akan jadi pada penghasilan botol tu? So Bilangan kita akan botol kata berkurang. bilangan botol berkurang. Ni kamu pun tahu kan? Okay. Berkurang separuh. Okay, ataupun the number of bottle reduce to half. The number of bottle reduce to half. To half. Okay, kurang separuh lah. Okay. So kita teruskan. Boleh ya? Teruskan ya? Okay. So kita lihat kepada satu eksperimen. Tadi kita dah tahu apakah maksud ubahan langsung ataupun direct variation yang melibatkan dua pembuli ubah, iaitu pembuli ubah X dan pembuli ubah Y lah. Dan dia ada satu kadaran ya. Kadaran. Okey, sekarang kita nak tentukan hubungan antara dua pembuli ubah bagi ubahan langsung atau correlation between two variables for a direct variation. So this one adalah eksperimen untuk mengkaji kadar tambang teksi. Okey, saya nak kamu isikan jadual kat bawah ni. Okey, jarak yang dilalui ni adalah X lah. Kita tambahkan sikit Kita letak X.
Okay, so dekat sini dia bagi kadar tambahan taksi adalah RM1.20 per kilometer. Okay, 1 kilometer RM1.20. Okay, sekarang saya bagi kamu masa 3 minit. Cuba kamu isikan jadual yang di bawah tu. Kamu kira lah kalau X dia 2, RM1.20 darab 2, berapa? Kita sekali lah, RM2, 40 sen kan? Okay, kalau 4 kilometer. Kalau RM1.20 berapa? Darab dapat RM4.8 sen. Kalau darab 6, RM1.20 darab 6, kita dapat RM7.20 sen. Sen. Kalau darab 8, dapat berapa? RM9.60 sen. Kalau 10, RM10.20 sen. Alright, so sekarang kita cuba bahagikan. Apabila kita bahagikan Y per X, apa yang kita akan dapat? Kalau 1.2. RM2.40 bahagi 2, kita akan dapat 1.2. 4.8 bahagi 4 dapat 1.2. 7.2 bahagi 6 dapat? 3.6. Ya. Ya. 7.2 bahagi 6. 1.2. 1.2. 9.6 bahagi 8. 1.2. 1.2. Ya, cikgu. Last kali. Cikgu. Ha, Yang 10 tu salah cikgu. Salah? RM12. apa dia? Yang 10 tu bukan RM10.20. Lebih berapa? RM12. Oh, RM12. Ya. Ya, cikgu. Betul eh? Okey, RM12 eh? Okey, betul kan? So RM12. Salah. Pakai pen merah. RM12 eh? Okey. RM12. Okey, RM12 bahagi 10 berapa? 1.2. Okey. So, jadi bila kita buat jadual ni, kita akan dapat jawapan yang sama. 1.2 untuk setiap jadual tu. Okey? Jadi apa benda 1.2 ni yang sama-sama ni? Y bahagi X ni. Okey, so bila kita buat satu graf, okey, awak boleh buatkan graf di situ. Okey, awak cuba awak plot tadi. Tadi kita ada 2, 4 dan 8, 10. So 2, sini 4. Dah agak-agak lah 6, 8, sini 10. Okay, and then dekat Y tadi, kita akan main plot-plotkan dia. So let's say lah sini 2.4, 4.8 sebab dia jawapan dia sama, beza dia sama kan. 7.2, lebih kurang lah. 9.6, 10.20. Okay, kalau kamu cuba plotkan. 12. Ha? 12. Oh sorry. 10 lagi, 12. Okay, kalau kamu plotkan, kamu cuba plotkan. Okay, saya nak cuba buka saya punya Desmos. Okay. Okay, saya buka saya punya desmos.com. Wah, ada orang nak join tak nampak tadi. Amir Ishraq 48 orang. Okay, saya nak buka saya punya Desmos ni. Mana tadi saya buat? Kamu plot kamu punya, saya plot saya punya. Okay, ni tadi bukan 10.2 jawapan dia 12. Okay. Kalau kamu nak check, okay, saya ajar kamu pergi desmos.com/calculator dalam tab masing-masing. Lepas tu ada simbol tambah di sini. Okay, simbol tambah di sini kamu boleh ambil table. Okay, bila table kita akan boleh semak kita punya graf tu lah. Okay, macam saya dah klik table, dia akan keluar X dengan Y. Jadi saya masukkan setiap 1, 2, 4, 6 sampai 10, nilai Y ni berapa untuk saya semak dalam graf ni. Jadi saya dah kecilkan. Nampak tu graf. Okay, so saya plot. Okay, siapa boleh bagi tahu kalau saya sambungkan titik ni, okay, apa jenis graf yang kita akan dapat? Anyone? Apa nama graf ni? Linear. Graf dia. Linear. Kita akan nama dia graf di linear.
So kat sini semua akan dapat graf linear lah. Okay, so setiap point tu di sini ya. Jadi awak boleh titikkan semua point, kamu akan dapat point yang linear. Okay, tapi dia linear-linear pun dia mesti menyentuh. Ni kamu buat garis lurus, dia akan menyentuh mana? Mesti sentuh origin ataupun asalan. Okay, so bila dia buat dapat satu garis linear, ni garis linear so nilai y over x adalah pemalar. Sebab apa tadi kita dah kira apa nilai yang kita dapat y over x ni? Apa nilai dia? Kita dapat 1.2 1.2. So the value of y over x is a constant. Alright, so graf y melawan x adalah satu garis lurus yang melalui asalan. The graph of y against x is a straight line that passes through the origin. Okay, highlightkan perkataan passes through the origin. Semua highlightkan. Okay, highlightkan melalui asalan. Okay, maksudnya bila kamu dapat data, dia mesti melalui asalan ataupun origin. Kalau titik-titik itu tak melalui asalan ataupun origin, kamu tak akan dapat constant y over x. Kamu tak dapat lah. Kamu tak akan dapat nilai yang sama. Okay? Alright. Bila graf tu akan kamu plot jadi graf yang linear ataupun graf garis lurus, maksudnya yang C tu pemboleh ubah y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah x ataupun the variable y varies directly as the variable x lah. Okay, so kita dah plot tadi setiap titik kita akan dapat constant y over x. Kita dah kira. So setiap nilai tadi tu, siapa yang lambat tadi ambil isyarat. Lambat masuk kelas saya. So dibahagikan 2.4 bahagi 2 dapatlah K dia 1.2 lah untuk setiap satu. Untuk case tadi So kita setuju bahawa K tu adalah dia punya M. M ni bahasa dia apa M? M ni adalah ke apa? Kecerunan. Kecerunan ataupun kita panggil sebagai gradient. Okay. So, nanti kamu akan jumpa satu simbol lah bila kita dah buat tadi 2 dengan 2.4, 4 dengan 4.8, 6 dengan 7.2, 8 dengan 9.6, 10 dengan 12. So setiap satu hubungan ini akan ada satu perkaitan yang kita akan gunakan simbol. Okay, ini simbol dia. Nampak tak simbol dia tu? Yang lain. Okay. Ini simbol dia. Okay, so ini simbol dia. Y, nampak tak ikan ni? Macam mana ikan? Ni. Nampak ni? Kamu pun buat latihan ini simbol dia. So ini simbol ni kita panggil y berubah secara langsung ataupun y varies directly. Okay, kalau directly kita guna simbol apa ni? Inilah simbol dia. Simbol macam ikan ni kan. So bila ayat ada directly ataupun secara langsung, ini ayat dia. Okay. So y, dia bagi kat situ y varies directly with x. Okay. Jadi dia buat y sama dengan kx. Kenapa k? K itu adalah pemalar tadi tu. Sebab untuk setiap hubungan tu dia lain-lain kan. Tadi kita dah masukkan, kita dah cuba masukkan bila x2, y awak berapa. Bila x4, y awak berapa. Bila x6, y awak berapa. Bila x8, y awak berapa. So semua tu akan ada satu pemalar lah k dia untuk dia tambahkan. K tu kita tak tahu apa nilai dia kan. So k ni akan jadi statik lah. So boleh faham tak benda kat situ? So ini adalah teori yang memang awak kena fahamkan betul lah. Okay, boleh boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. So kita kena terima. So yang ni you kena highlightkan hubungan ni. Bila y varies with x, y equals to kx. K adalah pemalar dia. Okay, so ini adalah satu eksperimen. Ini dalam buku teks kamu. Okay, sekarang ni dia tadi kita buat y over x kan? Okay, sekarang ada satu eksperimen. Yang ni kamu kena isikan jadual ni. Okay, kamu isi dulu kalau contoh sini. Ni luas bulatan dan kuasa 2 jejari, kuasa 3 jejari. Lepas tu kita tengok dua hubungan di bawah lah. Okay, saya bagi masa kat kamu 5 minit, cuba kamu buat ni kat sini. Isikan
MBM tak berapa jelas. MBI nampak sikit. Okay, so this one dia nak tahu relation between variable x and x square for a direct variation. Given a circle with radius x and y, area y. Okay, what is the area of circle? Luas circle, apa formula dia? Pi r squared. Okay, pi r square ataupun pi j kuasa 2 lah. Ataupun pi j kuasa 2. So, gunakan formula ni, tapi dia nak pi pakai 22/7. Kamu masukkan nilai satu ni, okay, macam contoh kat sini. So, kat sini adalah 22/7 darab 3.5 kuasa 2. 3.5 kuasa 2. Okay, macam tu. Alright, so kamu isikan setiap satu itu. Sebab ini penting kan untuk kamu tahu. Saya tak nak terus jump to a conclusion. Kamu kena buat eksperimen sendirilah. Ni buat dulu. Cuba cari nilai setiap satu tu. Yang ni ada kat buku teks kan? So, saya bagi satu line punya dulu. Lepas tu kamu boleh sambung. Okey, untuk yang pertama tu apa jawapan dia? 22/7 darab 3.5 kuasa 2. Okey. Sama tak dengan saya? Saya takut kamu salah masuk jawapan. Dapat 38.5, 38.5. Kata another one is 1454. And then 346.5. And then 616. And then 962.5. Okay, so square of radius square. So 3.5 square, you should be able to get 12.25. Then 7 square, which is 49. Then 10.5 square, 110.25. And then 14 square, 196. 17.5 square, which is 306.25. Alright, so you should be able to calculate by yourself. Okay, cuba carilah untuk setiap satu nilai tu. Saya bagilah kan. Kamu kira lah sendirilah. Mesti tolong je kan. Awal tahun ni kita bagi otak kita cergas sikit. Kamu kira dulu, masukkan semua nilai-nilai itu dulu. Okay, siapa yang dah sudah, terus mesej, dah, saya dah siap cikgu, cakap macam tu. Untuk saya teruskan pembelajaran kita.
Okay. Siapa dah cari y over x square? Okay, adakah kamu dapat nilai dia 22/7? Dapat tak? Setiap satu ni dapat tak 22/7? Dapat. Dapat kan? Okay. Okay, kalau y over x kuasa 3, kamu dapat sama ke jawapan dia semua? Tak. Lain-lain kan? So ni 35/39, 22/49, 3465/11576, 11/49, 9625 per 53594. Okay, so sekarang kita tengok dulu y dengan s kuasa 2 kita dapat semua jawapan yang sama. Maksudnya dia ada pemalar iaitu constant tadi. K, yang K tadi tu. Tapi kalau y over x cube ni, s kuasa 3 ni kamu takkan dapat sama. Maksudnya hubungan dia tak ada pemalar yang betul lah. Jadi yang mana satu yang berkadar langsung ataupun ubahan dia kita panggil apa tadi? Ubahan langsung. Yang mana satu ubahan langsung? Y ubahan langsung S kuasa 2 ke Y ubahan langsung S kuasa 3? X kuasa 2. Kita akan dapat satu conclusion. Kita akan kata Y berkadar langsung dengan atau Y ada ubahan langsung dengan S kuasa 2. Ataupun Y has varies directly with X square lah. Okay, so hasil dia kita akan kata kat situ. Okay, kalau you tengok ni hasil dia. Nilai Y bahagi S kuasa 2 ialah pemalar. Oleh itu K sama dengan Y over S kuasa 2. Setuju tak? Setuju lah kan? Okay. Graf Y melawan S square adalah satu garis lurus melalui asalan. Ni bulat kan? Mesti kan ada asalan. Apa Encik Gezek ni? Kelas darah pula. Okay. Asalan. Dia mesti melalui asalan ya. And then pemboreh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboreh ubah X kuasa 2. Yang ni kamu kena faham Okay. Ataupun bahasa Inggeris dia. Jenuh pula. Nak jadi translator. Kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu kan. Y over S square is constant and K equals to Y over S square. The graph Y against S square is a straight line that passes through the origin. Ini highlight kan lah. Variable Y varies directly secara langsung ya. As variable S square. Kalau S cube, apa maksud dia S cube tadi? Dia not vary directly lah. Nanti kita akan tahu Okay, so kesimpulan dia, bagai satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Yang tadilah X kuasa 2 ke, X kuasa 3 ke. Dia tak semestinya Y itu ubah dengan X saja. Ataupun Y ubah dengan S square saja. Tak semestinya. Dia tengok keadaan yang mana setiap keadaan tu akan ada satu pemalar. Iaitu constant. Ya. So ini hubungan dia lah. Bila Y berhubungan ubahan langsung dengan X kuasa N, Y sama dengan KX kuasa N. Dia akan ada satu pemalar ni K dia. Okay, setuju Okay, so tak kisahlah terhadap X ke, terhadap S square ke, S cube ke, janji kamu kena ada pemalar dia. Alright. Okay, tengok contoh 3. Okay, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun S kuasa 3. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okay, kita buat dulu keadaan situasi 1 ataupun case 1 case 1. Okay, kita tengok Y dengan X. Macam mana kita nak tahu? Kita pun bahagilah. Okay, kita nak tahu pemalar dia. So kita bahagi. 25 bahagi 1. Masukkan dalam jadual ni. Y per X. Kamu sambung saja. Boleh. Tak ada masalah saya tak ada pembaris. Kalau buat kat OneNote, boleh ada pembaris. Okay. Kita cari Y over X. Satu lagi kita cari Y over X cube. Okay. Okay, kalau Y over X 2.5 bahagi 1, kamu akan dapat sini 5 per 2 kan? Kat sini pun 5 per 2. Okay, 7.5 bahagi 3 dapat berapa? 5 per 2. 10 bahagi 4 berapa?
5 per 5. 12.5 bahagi 5. Dapat berapa? 5 per 2. Okey, kalau Y bahagi dengan X cube yang pertama kita dapat 5 per 2. 5 bahagi 2. Betul ke ni? 5 bahagi 2 ke 5 bahagi 8? Ha. 5 bahagi 2 ke 5 per 8 ni? 8. Per 8 lah sebab kamu buat S cube kan? Okay, yang 3, 7.5 bahagi dengan 27. Kamu akan dapat 5 per 18. Yang keempat, 10 bahagi 4 kuasa 3, 64. 10 bahagi 64, kamu dapat 5 per 32. Okey, yang terakhir, 12.5 bahagi 5 kuasa 3. So, kamu akan dapat 1 per 10. Okey, so kunci dia dekat sini. Cara nak detect hubungan ni ubahan langsung ke tidak. Cara dia apa tips dia? Cari apa? K ataupun find K. Cari dia punya pemalar lah, constant. So constant could be anything. Kalau case ni dia ada dua case. Case 1 Y over X. Kalau case kedua kita ada Y over X cube. Cari yang mesti pemalar. Okay, then kita kata yang mana satu kita buat? Okay, so kita kata Y berubah. Berubah. Dulu saya ajar waktu syllabus saya berkadar langsung. Zaman kamu ubah lain ni, berubah secara langsung. Langsung dengan X. Okay, so kalau bahasa Inggeris dia Y varies directly with X ataupun SX kan. Okay, cara dia nak tulis dalam form of variation Y macam ikan ni X. Ni cara dia. Okay. Okay, done Okay, contoh 4. Okay, ungkapkan. Okay, P berubah secara langsung dengan X cube. So, kita buat dulu. P varies directly. Kita buat ikan ni, X cube. Kemudian setiap satu tu akan jadi constant. Sama dengan kita akan ada K X cube lah. So, diberi P 32, ganti saja 32 sama dengan K. So, sini 4 kuasa 3. Okay, ungkapkan P dalam sebutan cube, express P in the term of H. Okay, kita nak ungkapkan tapi kita tak tahu nilai K. So, cari nilai K dulu. So, K equals to 32 divide by 4 cube. 4 cube berapa ya? 64. Berapa? 64 kan? Okay, so 64. So, what is the value of K? 0.5. So, K equals to 0.5. So, in this case, P equals to 0.5 Q power of 3. Okay, express P. So, P mesti jadi kamu punya subjek lah. Mesti jadi subjek. Dia mesti duduk sebelah mana? Dia mesti duduk sebelah kiri. Ya? Yeah? Okay, jelas Okay. So, you do the other one. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 Q. So, P ubah secara langsung. Punca kuasa Q. Macam mana? Square root of Q. Macam ni lah. Okay, so kamu akan dapat P equals to K square root of Q. Alright, so cari nilai. So, P adalah 32 sama dengan K kita nak cari. So, kita ada square root of 4. So, 32 sama dengan K. Square root of 4 berapa ya? 2. 2 lah. So, K equals to 32 divided by 2. So, K equals to what? Sama dengan berapa ni? 16 Yes. Okay, so kita jadikan conclusion dia. Maksudnya, K sama dengan 16 punca kuasa Q. Jawapan dia lah. Okay, senang Topik ni senang je sebenarnya.
Okay, okay. So kamu akan jumpa soalan yang berbentuk ayat-ayat lah. Kita baca ayat ni. Kalau baca pun malas nak baca kan? Okay, so terpaksalah baca. Sebuah objek jatuh dari ketinggian H meter berubah secara langsung. Okay, ni ayat dia. So, kamu dah tahu dah. H berubah secara langsung. So, maksudnya H yang macam ikan ni dengan kuasa 2 masanya T saat. TS ni T saat. So, macam mana hubungannya? T kuasa 2 lah. Okay? Diberi bahawa objek itu jatuh dari ketinggian 5 meter. Okay, so 5 meter ni apa? H ke T? H. Ni adalah H. Dalam masa 2 saat ni apa? T. T. Okay, hitung masa yang diambil jika objek itu juga jatuh pada ketinggian 45 meter. So sekarang kamu construct dulu info yang diberi. So kita tahu hubungan dia macam ni. And then kita ada case yang kedua, H dia 5, T dia 2. Sekarang dia nak tahu T berapa bila H dia 45. Ini kisah dia. So kamu pun cari. Okay, so you work on. So H equals to KT square, where K is a constant ataupun K adalah formula. So masukkan H tu 5 pada H5 T2. So masukkan situ 5 sama dengan K. So 2 kuasa 2. So 5 sama dengan K darab dengan 4. Jadi 5 sama dengan, K sama dengan 5 per 4 lah. Okay, so kamu akan dapat situ H sama dengan 5 per 4 T kuasa 2. Okay. So kamu nak cari bila H 45. Masukkan. So 45 sama dengan 5 per 4 darab dengan T kuasa 2. So kamu nak cari time. So T kuasa 2 sama dengan 45. Okay, bila pindah jadi terbalik kan? Macam mana tu? Darab dengan 4 per 5, betul? Betul. Boleh? Boleh tak? Okay. Okay, so pindah-pindah. So 5 potong, sini dapat 9. Okay, 9 darab 4. Berapa? 36. So masa ni kalau square dia ada 2 kan, plus minus 36. Tapi kita ambil mana masa dia? Positif. Kita ambil T equals to 36 pula. 36 ke berapa? 6. 6 saja. Okay, so you take the positive or the negative T? Positif. Positif. Positif lah. Sebab masa ni kita tak boleh hutang sama dia. Dia akan berjalan kan. So T equals to 6 second. Ataupun 6 saat. Okay. Okay, so ini untuk kamu punya tugasan. Okay, kamu catatkan dulu. Sebab kita nak terus masuk satu lagi tu. Sebab tinggal sikit je sebenarnya. Okay. So tadi kita dah belajar lah. Ini snapshot je. Okay, sekarang kita masuk sikit lagi. Memang tinggal sikit je pun. Okay, ubahan tercantum. Okay, kalau cantum ni contoh, dia akan ada lebih. Tadi kita ada Y dengan X saja. Maksudnya Y sebelah kiri, X kita sebelah kanan kan. Okay, sekarang kita akan ada lebih daripada satu pemboleh ubah. Okay, contoh kita ada yang join ini ataupun tercantum ni I equals to PRT. Formula ni mana kamu jumpa? Kat mana kamu jumpa I equals to PRT? Form 3. Form 3 kan? Okay, dekat sini saya tanya kamu. Ni PRT ni. Yang mana satu pemala ataupun constant? P ke R ke T? R? T. R ke? Okay, selalunya P ni akan jadi pemala kamu kan?
Kamu diberi nilai asal, prinsipal kamu. Tapi R ni rate dia boleh berubah. Kadar kan? Masa pun boleh berubah. Jadi yang joint variation ataupun ubahan tercantum ni, maksudnya satu pun boleh berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pun boleh ubah yang lain. Okay? Dia akan berubah lah lebih daripada satu ni, berarti ada 3 kan kat sini. Okay, so ni hubungan dia, kamu boleh highlight kan. Y macam ikan ni berkadar langsung X power of M, Z power of N. Dia ada 2 pun boleh ubah. Okay. Atau bila kita buat sama dengan, kita akan ada satu constant lah K ni. So dalam case tadi K tu adalah P tu. So S kuasa M dia RT lah. Ni I tadi kan. I ni Y dalam case ni. Okay. So kalau dalam maths, selalu dekat depan ni kita anggap sebagai constant ataupun pemalar dia. Alright, so dia akan cantum lebih 2 lah. Okay, boleh? So kita tengok pada contoh 6. Okay. So tuliskan hubungan secara langsung dengan menggunakan simbol something bagi step berikut. S berubah secara langsung dengan T dan U. Ni senang lah. S berubah langsung T dan U. So kita buat je TU. Senang kan? So A berubah secara langsung dengan kuasa 3B. Macam mana awak masuk kuasa 3B? Kuasa 3B. B kuasa 3. Dan punca kuasa 2C. Punca kuasa 2C. Terus darabkan saja. Okey? Boleh ke? Boleh. Boleh Okey, so kita tengok lagi seterusnya. Okey. Diberi Y sama dengan 6 apabila X 0.64 dan Z sama dengan 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So kalau ungkapkan Y ataupun express Y, yang mana yang duduk belah kiri? Y duduk sebelah kiri. Okay, ini adalah subjek kamu, subjek matter kamu. Okay. So kita buat dulu yang A. Okay, Y berubah secara langsung. Y varies directly. So Y varies directly dengan punca kuasa X dan Z. Macam inilah cara tulis dia. Ataupun kamu boleh tulis Y varies directly, Z punca kuasa X. Pun boleh. Dua-dua saya terima. So Y equals to K darab dengan Z darab dengan punca kuasa X lah. Okay, so diberi Y dia Adam. Okay, kat situ K nak cari. Okay, Z 5. So punca kuasa 0.64. Okay, so K sama dengan 6 bahagi dengan 5 darab dengan punca kuasa 0.64. Okay, so kirakan untuk saya. Apakah nilai K kamu? 1.5. Berapa? 1.5. 1.5 saya dah kira ni. Ni siapa yang kira ni? Macam saudara Zeti je. Okay, so selepas tu kita pun masuk dalam formula tu. So Y sama dengan 1.5 Z square root of X lah. Punca kuasa X. So ni jawapan dia. Okay. Okay. So yang kedua tu, Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. So Y berubah secara langsung, X kuasa 2Z, Z kuasa 2. Macam ni. Boleh So Y equals to K X Z square. So masukkan Y tadi, 6 sama dengan K. So X masukkan 0.64. Okay, Z adalah 5 kuasa 2. Okay, kamu akan dapat K. Cuba kirakan K untuk saya. Darab 5 kuasa 2. Okay, siap. Apakah value K? Berapa K dia? 3/8. 3/8. Okay, so jawapan dia Y sama dengan 3/8 X Z kuasa 2. Okay, jadi macam tu. Okay? Senang
Cikgu nak tanya. Hmm. Jawapan dia boleh either dalam perpuluhan ataupun Pecahan. Okey, kalau saya suka soalan ni. Okey, kalau pecahan tu dia tak ada irrational number. Tahu tak irrational number? Apa bahasa Inggeris dia apa? Bahasa Melayu. Irrational number nombor apa? Tanya budak DLP. Nombor tak Okey, dia ada nisbah. dua Kalau pecahan kamu tak ada, dia macam 1.5 je. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau jawapan kamu 1.5, 2, 3, 4, 8. Dah. Kamu 10 untuk apa? Kamu bunda kan? Kamu dapat 1.52. Yang ni tak boleh. Ni saya pangkah, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab nombor dia tak tepat. Bila tak tepat, kita kena pakai pecahan. Okey? So, kamu semak dulu, desimal ni dia hanya 1.5 ke dia ada per belakang? Tadi 1.5 ni ada per ke apa? Ada belakang-belakang ke tak ada? Check balik. Tak ada. Tak ada kan? Kalau tak ada boleh terima, tak ada masalah. Tapi kalau ada belakang tu, nama dia irrational number. Nombor apa? Belajar? Nombor tak rational. Ada belajar? Rational. Irrational number. Nombor tak rational Nombor tak nisbah kot. Nombor tak wajib. Apa bahasa Melayu Nombor tak nisbah. Nombor nisbah dengan nombor bukan nisbah. Kalau nombor nisbah, 1.5 ni boleh diterima lah. Ataupun 15/10 kan, dua-dua. Ini nombor nisbah. Dia boleh terima. Tapi kalau point, nombor bukan nisbah. Dia tak boleh bentuk pecahan kan. Okay, so better dalam pecahan lah pemalar tu. Okay, so check tadi 3/8 ni hanya boleh, kalau cuba buat 3/8, berapa kalau point dia? 3/8? 0.375 kan? So kalau 375 tak apalah. Tapi kalau ada point belakang tak boleh Yang kamu kena ambil 2 titik perpuluhan tu, tak boleh, tu pakai pecahan. Okay, good question. Siapa tanya tu? Siapa makhluk Allah yang tanya tu? Syirah. jangan. Iman Okay, bagus. Okay, kita tengok soalan ni. Macam biasalah, soalan panjang. Panjangnya nak baca. Kamu buatlah. Tenaga kinetik sebuah objek berubah secara langsung dengan jisim W dan kuasa 2. Okay. So, apa yang berubah? Objek ke tenaga? Yang berubah ni apa? Objek. Tenaga kan? So, tenaga berubah secara langsung. So, E berubah secara langsung dengan jisim. Jisim W kilogram. Dan bila dan ni maksudnya darab dengan kuasa 2 laju. So, W kuasa 2. Okay, jelas tak? Ayat pertama kena jelas. Okay? Ini kita kena translate matematik langsung. Bila dan, darab. Okay, maka terhasillah bentuk ini. Okay, lepas tu kita masukkan saja. E equals to KW V kuasa 2. Senang lah. Okay, so kita ada jisim. Okay, jisim tadi W kan? Okay. Pada W sama dengan 3. You all kena tengok juga dia punya unit Kadang-kadang soalan ni kilogram boleh lah. Tiba-tiba dia buat gram pula. Tak tally dengan dia punya soalan. Kena ubah dia punya unit pula kan. Bahaya Okay, and then kelajuan dia V dia adalah 12 meter per second. Betul ni? Okay. Anda apa lagi bagi ni? Okay, tenaga kinetik dia ialah, maksudnya E adalah 216. Okay, ni kena pandai baca lah. Okay, so kita guna semua ni untuk cari K. So 216 sama dengan K. So W 3, K
Okay, V square 12 kuasa 2, 144. So cari K. K equals to 216 divided by 3 times 144. Okay, what is the value of K? Kira. What's the value of K? 0.5. 0.5 ataupun 1/2. Okay, dua-dua terima. Okay, soalan dia nak calculate, hitung laju. Sim dan tenaga. Okay, Gsim ni adalah 5. So kita buat add kepada W equals to 5 and then E equals to 640, 640 So kamu masukkan E sama dengan K tadi 1/2. Okay, W V kuasa 2. So masukkan E dia 640 sama dengan 1/2. Okay, W kamu ada 5. V kuasa 2. V, mana V? Dia nak cari apa? Dia nak cari V lah kan? Okay, V kuasa 2 lah. Sebab dia nak calculate the speed, hitung laju Okay, so kamu pun kira. Kira lah. So V kuasa 2 sama dengan 640. Okay, darab 2 bahagi dengan 5. Boleh? Okay, so 640 darab 2 bahagi 5. So berapa ni V kuasa 2 kamu? 256. V kuasa 2 sama dengan 256. So V sama dengan, belajar ni apa? Plus minus? Plus minus 16. 256 kan? Oh. Okay, set answer. Berapa ni? So V equals to plus minus 16. Okay, kita ambil yang mana? Positif ke negatif? Positif. Positif lah So V equals to 16 meter per second. Okay. Okay. Kalau you nak tengok jawapan dia, actually saya ambil daripada soalan. Contoh 8 ni dalam page apa ni? Self practice 1.1C, number 7. Dia sema Okay, betul lah 16. Okay, boleh teruskan? Boleh. Teruskan Okay, soalan seterusnya. Okay, makin lama makin mencabar kan? Nampak tak? Okay. 1.1.4, solve problem involving direct variation. Menyelesaikan masalah. Bila part menyelesaikan masalah, awak kena faham dia mesti akan ada anak-anak. Macam soalan ni ada A dan juga B lah. Okay. So, Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Pada pukul 11 pagi, okay, berapa selang masa 8 ke 11 ni? Kita kira lah. Dia mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 40% air. Wow, soalan dia macam susah je kan? Tulis satu persamaan yang menghubungkan isi padu air yang diisi ke dalam tangki dengan masa yang diambil T. Nak fikir sikit. Tangki. Maksudnya soalan ni tak direct So, soalan ni kita cari dulu. Apakah dia punya pemboleh ubah dia? Kita ada apa pemboleh ubah? Ada dua saya nampak pemboleh ubah ni. Kita ada, yang pertama kita ada V. Yang kedua kita ada T. Kan? Okay. So, kita tahu benda ni berkadar langsung lah V dengan T ni. Tulis satu persamaan yang menghubungkan V yang diisi ke dalam T. Macam mana? Kamu buat.
Okay, kita tengok jawapan lah. Okay, dah fikir? Nanti nak kena orang. Jam dah pula. Sekejap ya, PC dah slow. Okay, so kamu kena buat dulu, mula buat V varies with T kan. So V equals to apa? K? KT. So sekarang info yang dia ada, mula-mula pukul 8 pagi. Okay, bila pukul 11 pagi, berapa jam tu? 8, 9, 10, 11. 3 betul tak? So T equals to 3. Kamu kena macam fikir lah benda tu kan. V dia akan jadi 48%. 48%. Sama 48% kan? 48 lah 48% kan? 48%. Ataupun 48 bagi 100, 12/25. 12/25. Okay, kita cuba kira dulu mana-mana yang boleh ada ni, kita pun buat lah. Okay, V kita 48%. Okay, pakai dulu lah 48% sama dengan K. T kita 3 kan. So, K sama dengan 48 bagi 3. Okay, 48 bagi 3 berapa? 48 bagi 3? 16. 16 Okay, so 16. Okay, so jawapan dia V sama dengan 16T. Okay, tapi ni dalam bentuk peratus kan tadi? 48%. Maksud dia bukan 48 je. Sorry. 48% bahagi 3. Faham tak? Padam. 48% bahagi 3 sorry, ada peratus. So, 48%. Apa maksud 48%? Apa maksud 48%? 8%. Per 100 kan? Ataupun 48%. Bahagi 3. So, darat 3 bawah. Okay, so kamu akan dapat sini berapa K sebenarnya? .16. 0.16. 0.16 lah. Macam tadi 16 tapi ni 0.16 So jawapan dia kat situ bukanlah 16, sebenarnya 0.16. So kita buat V sama dengan 0.16 T. So ni jawapan dia. Okay. Jadi kita kena berhati-hatilah dengan dia punya unit di peratus ni. Okay. So to A. Pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? So dalam soalan ni dia nak what is the time? So dia nak T. Okay. Dia nak T bila V. Kalau V penuh apa maksud dia? Kalau tadi 48%, kalau penuh apa maksud dia? Berapa peratus? 100% kan? 100%. So kamu guna formula tu untuk cari balik, masuk balik untuk kamu dapatkan V 100, T kamu berapa lah. Okay. So kat sini kita ada tadi. So V equals to 0.16 times T. Okay, so dia nak V 100%. 0.160. So T equals to 100%. T sama dengan 100% bahagi dengan 0.16. Maaf, salah.
Ini menandakan kelas dah nak habis. Bila ada banyak kesalahan kat situ kan. Aduh. Okay, so jawapan yang pertama ialah macam mana? Kosong per 16, 1 bahagi 0.16. Ini adalah 100 per 100 kan? Darab 0.16. So sebenarnya, okay. Sebenarnya ialah 1 bahagi dengan 0.16. So 1 bahagi 0.16 berapa? 25 per 4. Berapa? 25. 6.25. Okay, apa maksud 6.25 ni? Second ke apa? Jam. 6 jam kan? So sebenarnya dia 6 jam 20 25 ni apa benda? 1/4 jam. Kita kena convert balik tau. 25 ni adalah 25 ni apa? Wait, jadi bentuk lain tak? 25 ni adalah berapa? 25. 15 minit. Macam mana kamu dapat jadi 15 minit? 0.25 darab 60. Okay, 0.25 sebab tadi 6.25 kan? So 0.25 darab dengan berapa? Haris ke siapa tu? Jawab tu. 60. 60 kan? So kamu akan dapat sini berapa minit? 15 kan? Betul? Betul. minit. Okay, so kamu kira tadi daripada pukul 8 pagi tadi tambahkan kepada 6 jam 15 minit ni. Ya Allah, kan dah tak betul lah. Tu dah tak betul lah ni. 8 pagi. Okay, kamu tambahkan kepada 6 jam 15 minit. Berapa ni? Pukul berapa? 2 suku. Kira. Pukul berapa? Datuk Harimau pukul berapa? 2:15. 2.15 petang kan? PM So tu jawapan dia lah. Pada pukul 2.15 petang So kita kena alert lah dengan point ni. Selalu kesalahan dia ada dekat point-point tu. Okay? Tapi yang ini pun kamu dah belajar waktu form 2. Tak silap saya form 2 kan? Cara ubah minit kepada jam, jam kepada minit dan sebagainya. Alright? Settle Okay, so ini kamu tangkap gambar lah. Ni tugasan ataupun assignment kamu tapi saya dah bagi dah dalam tu. Okay? 14, 16 ni. Habis dah. Okay, so habis dah 1.1. Senang tak soalan? Okay, so saya dah tinggalkan ada 2 lah kan. 2 kerja untuk kamu tu. Okay, so saya harap kamu boleh tengok. So saya ni balik. Yang ini tadi kamu boleh tangkap gambar and then the other one mana Dia dah nak responding. Okay. So ada 2 tu je lah. Mana dah kerja rumah tadi? Kamu dah tangkap gambar kan? Kerja rumah kan? So basically tu semua latihan dalam buku teks kamu lah. Sementara kita nak menunggu modul kita tu dia delay sikit lah kan. So kita akan focusing untuk buku teks. So itu sahaja. Okay, esok kita akan tengok benda yang kamu buat ni. Kamu buat dulu tugasan ni. Dalam grup dalam grup kita nanti saya akan bagi kamu kod untuk Google Classroom dan saya nak buat buddy, sistem buddy, pairing.
Sistem body ni saya letak macam ni, dalam satu nombor tu kamu letak 2 nama. So 2 nama ni adalah dia punya padding lah. Okey, untuk kamu follow up tugasan-tugasan kamu dan juga follow up kehadiran kamu. Boleh? Okey, so esok kita akan lihat kepada tugasan ni. Saya macam biasalah, saya akan panggil saja siapa-siapa. Nama kan. Dia kena bentang lah, nombor berapa yang dia kena bentang tu. 5 Iman dengan 5 Jujur. Ni ada beberapa soalan ni, saya akan panggil, you all boleh share screen ke apa kan, nanti kita tengok esok macam mana lepas tu saya akan bagi quiz dalam bentuk quizzes. Kamu akan jawab soalan quizzes esok hari. Okey, ada apa soalan? Tak ada teacher. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada soalan kan? Okey, so kat sini mana dah lupa Sekejap ya. Saya nak ambil gambar ni. Okey, nanti saya akan bagi kamu ni untuk kehadiran. Kamu isi kehadiran lah, ikut kelas. Dia mesti ikut kelas lah. Jadi saya buat lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita. Saya harap kamu enjoy lah kelas pertama ni ya. Okey, so kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asrin. Okay, bye. Jumpa esok insyaAllah. Thank you teacher. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Thank you teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.
dua.